Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan kan? Baca doa nak makan. Bismillah dah. Baik. Yang paling sedap sekali kita makan, orang lain tak makan, nak tengok tak makan. Okey. Sebelum daripada ni, sesi yang terakhir atau sesi kita ni ialah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat dan wudu. Bila kita sebut sebagai murabbi, pewaris Nabi, dan benda yang paling utama, paling asas kita nak ajar kepada anak murid kita ialah macam mana menyembah Allah. Dan tidak ada perkara yang paling utama dalam menyembah Allah ialah salat kita. Para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya di sini untuk mengajar kita macam mana nak wuduk dan nak salat, pastinya kita semua tahu belaka. Sebaliknya kita review ni untuk jadikan panduan, nanti kita nak ajar anak-anak murid kita. Dan kalau kita boleh perbaiki kualiti salat kita, kualiti wuduk kita, lagi baguslah, alhamdulillah. Terutamanya mungkin ada guru-guru baru yang bersama dengan kita yang belum lagi pernah dengar taklimat-taklimat berkaitan dengan apa yang kita nak bentangkan ini. Okey, pertama bila kita sebut tentang sifat salat Nabi, kita kata tadi, Nabi ni muallim kita yang pertama. Yang pertama muallim kita adalah Nabi. Dan apa yang kita buat dalam hidup ni, kita kena ikut Nabi sebab dia Rasul kita. Kalau kita kata tak apalah yang tu Nabi cara, itu cara Nabi, saya punya cara, ini saya punya cara, terpulanglah. Jadi seolah-olah kita ni membezakan diri kita kepada dengan Nabi, dan kita tak menerima baginda sebagai utusan Allah untuk kita. Jadi tujuan bila kita kata kenapa kita nak perbaiki diri kita supaya amalan ibadat kita sesuai dengan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kerana setelah kita mengakui dan mengimani Nabi itu Nabi kita, maka kita ambil petunjuk Nabi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada cara yang lebih baik dan lebih utama daripada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada salat. Jadi sebab itu kita nak meneladani salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya benda ni umum, biasanya kita tahu belaka dah. Okay? Kita tahu macam mana cara wuduk, kita tahu macam mana cara salat. Tapi kadang-kadang yang kita tahu tu, kita tahu sebatas apa yang kita belajar dulu-dulu. Apa yang diajarkan kepada kita waktu kita tadika, waktu kita sekolah rendah. Dan kadang-kadang maklumat yang disampaikan pada waktu tu, mungkin kemampuan kita untuk menakul maklumat tu terbatas. Kadang-kadang ustazah ajar kita masa tu lah, tapi lepas makin lama kalau kita boleh upgrade demi upgrade, version wuduk kita ni biar sama. The complete version adalah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. So kita kata bukan kita buat tak betul dah, tak, kita nak mencari kesempurnaan dalam ibadat. Sebab itulah sebaik-baik ibadat adalah ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata ni, ambil ni, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata salatlah seperti mana kamu tengok aku salat. So mudah-mudahan perkongsian penting ataupun ringkas pada petang ini kita dapat jadikan sebagai asas untuk kita memperbaiki kualiti salat kita lah. Okay? Bab salat ni kita ada contohnya daripada awal bersuci, kemudian dalam bab sutra ni, daftar buku ni, sebenarnya buku ni ada yang bercetak. Maknanya daripada sebelum salat sampailah selepas salat, kita ada syariat yang komplit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. So sebab tu kalau kita ni betul-betul cinta kepada Nabi, kita pun ambil lah. Ni yang paling utama dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama kita pergi kepada sifat wuduk. Okey, sifat wuduk. Kadang-kadang orang kata, Allah, dia okey dah semua, tak ada masalah. Sah. Tapi sempurna atau tidak, itu terpulang kepada sejauh mana tepatnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana iktikad kita sebagai orang beriman,
paling perfect ibadat ni hak Nabi. Walaupun pada mata kita dia kurang. Boleh faham? Mata kita kata, takkan tu je Nabi buat. Mata kita mungkin kita tengok kurang. Tapi the perfect version dalam ibadat adalah hak Nabi. Sebagai contoh, adalah satu hadis sahih Muslim. Beberapa orang sahabat dia datang jumpa isteri Nabi. Kan hadis ni masyhur, kita ulang banyak kali. Dia tanya isteri-isteri Nabi ni macam mana ibadatnya Nabi. Sampai satu keadaan bila mereka diberitahu ibadatnya Nabi, dari sebuah hadis sebut ka'annahum taqalawha, seakan-akan mereka menganggap amalan Nabi itu sedikit. Lalu mereka kata, Nabi tak apalah buat sikit sebab dia Nabi. Kita yang tidak Nabi ni kena buat banyak lah sebab kita tidak Nabi. Nabi banyak, Nabi sikit tak apa, dia Nabi. Kita yang tidak Nabi ni kena banyak lagi daripada Nabi. Itu pemikiran ada masa tu. Jadi seorang tu, dia kata, aku kalau Nabi semayang, ada Nabi, aku nak semayang malam tak nak tidur. Lepas isyak terus semayang sampai subuh. Dahsyat dia ni, azam dia. Seorang lagi kata, aku nak puasa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari aku puasa. Bukan Isnin Khamis saja. Isnin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Khamis puasa, Jumaat puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa. Yang tak puasa bila? Hari raya dan hari-hari haram puasa je. Hari lain puasa sepanjang tahun. Dahsyat azam dia. Orang ketiga pula kata, aku nak fokus ibadat je. Aku tak nak kahwin. Nak fokus ibadat je. Ada orang fikir gitu. Tak ada kan? Dia tak nak kahwin. Dia kata, aku tak nak kahwin. Bukan kerana dia tak ada calon nak kahwin. Bukan dia tak ada kemampuan untuk kahwin. Dia memang niat, dia tak nak kahwin kerana Allah. Dia tak nak kahwin kerana apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak kahwin. Seperti mana sami-sami, seperti mana pendeta-pendeta yang mereka memang tak kahwin sebab apa? Dia anggap tak kahwin tu satu bentuk ibadat yang lebih dekat kepada Allah. Jadi 3 azam ni sampai kepada Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi naik mimbar. Nabi kata, ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha. Apa halnya ada satu kaum, merujuk kepada orang tu, yang berkata demikian dan demikian. Yang mana Nabi maksud, azam dia tu. Seorang nak solat tak tidur, seorang nak puasa tiap-tiap hari, seorang tak nak kahwin. Nabi kata apa? Ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum wa atqakum ilallah. Demi Allah, akulah, kata Nabi SAW, yang paling bertakwa kepada Allah, dan akulah yang paling takut kepada Allah. Tapi aku solat, aku tidur. Aku puasa, ada hari aku tak puasa. Dan aku mengahwini wanita. Nabi SAW kata, faman raghiba an sunnati, siapa yang tak suka kepada sunnahku, falaysa minni, dia bukan dari umatku. Mata dia nampak sikit, tapi di sisi Allah, Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang paling bertakwa kepada Allah. Maknanya erti kata, hak Nabi buat adalah yang paling afdal di sisi Allah. Tak akan ada orang lebih afdal daripada Nabi. So, benchmark kita, kesempurnaan ibadah, di mana benchmark kita? Apa yang Nabi buat, itulah benchmark kita. Kalau nak cari amalan yang terbaik dalam agama, buatlah apa yang Nabi buat, walaupun pada mata kita, alah, itu je. Selepas solat, zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. 5 minit dah selesai. Itu je. Kalau saya buat 100 boleh, 100 kali, 100 kali, 100 kali. Lagi banyak kan? Kita kata tak. Walaupun mata kita tengok sikit, tapi oleh kerana yang ajar 33 tu adalah Nabi, benchmark kesempurnaan ibadah adalah pada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu, kalau kira wudu, lagi banyak basuh, lagi bersih. Betul tak? Orang kata 3 kali saya tak puas, 3 kali. Saya mandi pun setengah jam, takkan nak ambil wudu tu buat macam tu je. Ataupun saya kata, ustaz boleh tak saya nak kali pertama tu saya basuh air, lepas tu saya sabun, lepas tu saya setiap wudu ambil sabun dulu, gonyo-gonyo. Setiap kali wudu, setiap kali tu dia sabun muka dia.
Setiap kali wuduk, setiap kali tu sabun tangan dia. Dia kata lagi bersih ustaz. Kita kata tak. Sebab Nabi SAW tidak ajar kita begitu. Benchmark ialah 3 kali basuhan, itulah kesempurnaan yang Nabi ajar. Kalau basuh 4 kali ke 5 kali ke, itu dah namanya membazir. Sebab apa? Benchmark kita dalam ibadat adalah amalan Nabi SAW. Dan ini kaedah ni terpakai dalam semua ibadat kita, daripada awal kita bangun tidur sampailah akhirnya kita tidur balik, daripada kita lahir sampailah kita mati. Benchmark dalam ibadat Nabi yang paling perfect. Sebab itu bila kita merujuk kepada amalan wuduk dan salat, maka kita nak sifat wuduk Nabi dan sifat salat Nabi. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kalau boleh kehidupan kita ni nak suruh serupa Nabi. Walaupun kita kata di awal tadi mencontohi Nabi 100% adalah satu impian yang sangat sukar dijangkau dan boleh kata mustahil. Kita boleh buat berapa persen dia daripada sunnah Nabi. Tapi tak apalah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, biarlah kita buat sikit-sikit tapi menepati sunnah Nabi lebih baik daripada kita buat banyak-banyak tapi sebenarnya dia tidak sama dengan yang Nabi ajar. So faham dah asas dia? Jadi mudah-mudahan kita semua faham tak tu kenapa kita sangat tekankan beribadatlah mengikut sunnah. Sebab kita letak benchmark kesempurnaan ibadat adalah sunnah. So buatlah ikut sunnah Nabi. Kempenlah orang untuk sunnah Nabi. Kadang-kadang kita kata sunnah tu sekecil makan dengan tangan kanan ya. Bila kita makan dengan tangan kiri, kita kata, aku makan ni tak ikut Nabi. Nabi suruh makan tangan kanan, kita makan tangan kiri. Dan Nabi pesan, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, sebab yang makan tangan kiri ni adalah syaitan. Benda ringkas macam tu, kita pun jadi, aku nak makan, berasa. Batu saya sebenarnya minta maaf kalau kita kadang-kadang kita orang panggil outspoken sangat, kadang bukan seorang dua yang saya tekan, kalau tengok makan tangan kiri kita pun cepat. Jadi macam trigger sebab kita terlalu cinta kepada sunnah. Nabi mencontohkan sesuatu, kita rasa benda simple, takkan kita tak boleh buat hak Nabi ajar. Benda simple, just pick with your right hand, makan. Tu je. Benda simple. Masuk kaki kanan masuk masjid. Saya masuk masjid, kita duk mikir pintu masjid. Kadang-kadang bila kaki kita situ, kita stop sekejap, tukar kaki, masuk kanan. Pasal apa? Sebab kita tahu Nabi masuk tangan kanan. Kadang-kadang kita ni nak buang air, sakit perut ni, lari kejar sampai depan, alamak kaki kiri, stop sekejap, walaupun perut sakit, stop, tukar kaki dulu, masuk kaki kiri. Sebab tu benchmark kita kesempurnaan ibadah adalah pada sifat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit perut ke berapa ke dalam benda yang kita mampu. Yang kita tak mampu, Allah. Saya tak mampulah buat sunnah banyak-banyak. Saya mampu sikit-sikit. Alhamdulillah. Benda yang kita mampu kita buat. Benda kita tak mampu, jangan pula kita tak mampu buat benda sunnah tapi pergi mampu pula buat benda lain. Macam ada orang, bukan pak sinilah, adik saya dia tegur ini dia. Dia kata apa? Dia kata kita duk MC tak boleh mari sekolah, tapi juga duk pergi sana pergi sini, benda hak asas tak boleh nak buat, benda hak lain pula boleh buat. Dia kata asasnya benda sunat kita tak boleh buat, tiba-tiba kita mampu pula buat benda lain. Yang tu kita rasa patutnya usaha kita, kesungguhan kita, tenaga yang kita mampu tu arahkan kepada terus apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Baik. Sifat wuduk Nabi tak jauh beza pun. Kalau kita ambil lah ni, kita nak bukan ajar kan, kita mencari kesempurnaan. Apa sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Nabi niat dengan baca bismillah. Maknanya bila kita pegang air tu nak ambil tu, kita bismillah. Kadang-kadang kita lupa yang ni. Gigi sambil-sambil sembang kawan kita pun tak tersebut bismillah. Padahal bismillah ya. Okay? Dengan nama Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wuduk seseorang
yang tidak menyebut nama Allah. Ustaz, saya lupa tak apa, tak batal, tapi kurang sempurna. Tak? Yang seterusnya, basuh tapak tangan. Oh, ni biasa dah kita buat. Alhamdulillah, basuh tapak tangan dan menyela-nyelakan antara jari-jari. Okey, sunat. Yang ketiga, berkumur-kumur. Wah, ni pun okey, biasa, tak ada masalah, kita senantiasa buat. Yang keempat, jarang-jarang, kadang-kadang. Apa dia? Istinsyaq wal istinthar. Jarang-jarang, kadang-kadang. Cepat je jawab yang lain tu. Orang nak kata jarang-jarang buat ni, istinsyaq wal istinthar. Dia tak boleh akak pula tanggung sikitnya semeh lalu dah mula ni. Oh, derahnya akak ni. Bahaya mi pula tanggung ni. Okey. Apa maksud istinsyaq wal istinthar? Dua kalimah merujuk dua perbuatan yang berbeza. Istinsyaq ialah sedut air. Istinthar adalah hembus air. Maksudnya Nabi SAW, dia sedut kemudian dia hembus. Dua perbuatan. Dan kalau mengikut sunnah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan beristinsyaq dan istinthar serentak dengan berkumur. Maksud macam mana? Air yang sama, ambil satu, separuh kita masuk dalam mulut, separuh lagi masuk dalam hidung. Sedut sikit, tapi jangan buang tu air dalam mulut tu, maka masuk hak tu pula dalam hidung. Sedut mulut separuh lagi masuk dalam hidung. Lepas tu sunnahnya ambil air dengan tangan kanan, hembus air dengan tangan kiri. Ambil mulut, sedut, hembus yang atas hidung, buang yang mulut. Itu sunnah dia. Okey? Ambil satu, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung. Kemudian hembus yang hidung, buang yang mulut. 3 kali. Siapa pernah buat? Kalau ada yang belum pernah buat, pas ni kita try. Yang tak pernah buat tu takut dia lemas, masuk air. Sebab tak biasa. Tapi sebenarnya memang patut lemah awak, sebab Nabi SAW dia basuh hidung dia tu, tengok Nabi sebut. Kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah masuk air di dalam hidung kecuali ketika berpuasa. Makna kalau dalam keadaan biasa memang sedut sungguh. Siapa masuk air dalam hidung, bersih hidung kita. So kumur dengan hidung ni satu rongga. Sebab tu ada kadang-kadang orang ambil air yang berbeza, boleh juga. Tapi kalau kita nak dimakan air, kita ambil separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, dah okey. 3 kali. Okey, lepas ni yang kita tengok orang tak ramai orang buat. Sedang dia ada dalam sunnah. Siapa yang tak buat, okey, kalau dia sudut hukum al-madmadah rukun. Ni sunat, tapi bila kita masukkan sekali, bertambah sempurna wuduk kita. Okey. Kemudian seterusnya basuh wajah, wuduk. Lepas ambil basuh mulut, basuh wajah. Ini biasalah, basuh wajah ni dari hujung pangkal rambut sampai bawah pangkal dagu, kepada pangkal dagu, kiri telinga kanan dan telinga kiri. Macam dalam gambar kita ni. Basuh sebanyak 3 kali. Okey, itu biasa semua. Yang seterusnya, kalau kita ada janggut, tambah lagi satu sunnah. Kalau kita ada janggut, tambah lagi satu sunnah. Satu sunnah pengapak pasal janggut tu. Yang kedua, bila kita wuduk, kita menyela-nyela. Maksudnya kita gosok-gosok celah janggut kita, supaya air tu kena janggut. Jadi sunnah ni hanya untuk orang lelaki sahajalah. Okey. Pahala banyak, alhamdulillah. Simpan janggut pun dah dapat pahala dah. Tambah lagi sunnah untuk wuduk. Setiap kali wuduk kita dapat sunnah lebih daripada orang yang tak ada. Yang seterusnya, membasuh kedua tangan.
Dengar sampai depan, jangan sembang lah. Okey, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku bawah ni. Okey, ini pun biasa. Kadang-kadang kita ambil air sampai ke siku, pastikan mata siku kita ni kena. Banyak orang kadang-kadang dia terlepas mata siku dia ni. Dia hanya ambil belah sini, air tu menitik-nitik, ada mata siku yang tak kena. Jadi gosok. Sunat untuk kita gosok untuk kita. Yang seterusnya ni biasa. Yang ni, yang ketujuh ni kadang-kadang ramai orang yang ambil yang paling minimum. Okey, ambil minimum. Hukum mengusap kepala dan kedua telinga. Perbahasan ni paling besar dalam wudu. Macam mana kita nak ambil basuh sapu kepala? Mazhab Syafi'i, dia guna pendekatan untuk faham sapu kepala ni, hukum dia paling minima boleh dikiaskan kepada hukum sapu kepala anak yatim. Jadi kepala anak yatim ni, bila Nabi kata siapa gosok kepala anak yatim dapat pahala, jadi pegang sikit pun kepala anak yatim dah dapat pahala dah. Tak semestinya kita gosok habis semua kepala anak yatim tu dapat pahala dah. Jadi siapa pegang sikit dapat. Jadi kadar minima di sisi mazhab Syafi'i, 3 helai rambut depan ni dah sah. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi dengan Maliki, ada yang kata 1/3 kepala, ada yang kata 2/3 kepala. Mazhab Hambali, dia merujuk, dia tak ada kata. Nabi SAW ambil wuduk macam mana? Nabi wuduk ambil sampai belakang. Jadi mazhab Hambali kata wajib sampai belakang. Tapi dalam keadaan khilaf macam ni pun, semua mazhab sepakat bahawa yang paling afdal adalah basuh semua seperti mana Nabi buat. Sebab kalau tanya Nabi buat macam mana, Nabi sapu semua. Habis tu kenapa ulama khilaf pendapat? Sebab mereka nak cari kadar paling minimum. So kalau kita nak yang paling minimum, siapa tak serupa saja. Tapi kalau kita nak paling afdal, kita sapu semua. Minimum tu pun di sisi mazhab Syafi'i. Tapi kita jangan lupa satu hadis Nabi SAW kata, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kamu semua ni umat Nabi akan bangkit hari akhirat bercahaya kaki dan tangan, bercahaya kepala, kaki dan tangan, kesan dari anggota wudu. Seberarti sebanyak mana kita basuh anggota wudu, sebanyak itulah cahaya yang akan kita dapat di hari akhirat. Kalau kita ambil qadar paling minima mengikut mazhab Asy-Syafi'i, sah. Kita tak nafi, ada yang kata sah. Dan kita tidak mengingkari khilaf itu. Boleh kita pakai. Tapi kalau nak yang paling sempurna, basuhannya, hukumnya, cahayanya di hari akhirat, maka kita sapu semua seperti mana Nabi sapu. Nabi sapu macam mana? Tangan ni, dua belah tangan, lepas kita basuh, air tu kita jatuhkan. Sapu je, bukan basuh, air tu kita jatuhkan. Letak di awal ni kepala, tarik dua-dua belah tangan sampai ke belakang, kemudian tarik semula ke depan. Itu yang Nabi SAW buat, seperti dalam gambar rajah ni. Sekali sahaja. Sekali sahaja. Daripada depan sampai belakang, kemudian tarik ke depan semula. Sekali, dah. Itu cara wudu mengikut sunnah. Yang afdal. Kalau kita tahu betapa banyaknya pahala yang gugur, dosa yang gugur dari sebab wudu, dan kita tahu betapa banyaknya pahala yang kita dapat dengan basuhan air wudu, dan saya kita akan Allahu Akbar, selama ni aku ambil hak paling minimum. Padahal untuk dapat yang sempurna tu hanya beberapa sentimeter sahaja kita lebihkan. Antara paling minima dengan yang sempurna tu hanya beberapa sentimeter sahaja. Padahal kita dah ambil dah. Sampai sini pun okey, panjangkan sikit lagi sampai belakang, tarik semula. Itu afdal. Kita tak kena ambil air lain, kita tak kena buka pipe lain, kita tak, just
extend beberapa sentimeter ke belakang, tarik semula ke depan, you dapat yang paling afdal. Ya. Satu kali. Kalau ikut sunnah, satu kali pun sudah cukup. Mengusap kepala, dua telinga satu kali. Tak apalah kalau dia ambil 3 kali tu untuk peringkat permulaan. Tapi afdalnya kalau dia surah hadis, dia hanyalah 1 kali. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang rambut panjang sampai kepala juga. Dia bukan basuh rambut Jangan kalau basuh rambut dia panjang, baik dia basuh bawah ni. Kan? Rambut saya panjang lah ustaz, ambil sapu 3 kali. Sap. Tak. Sapu kepala, tak sampai habis pun tak apa, tarik balik atas. Iya betul. Sampai ke depan. Memanglah kita tarik pula sebelah pasu, tarik pula ke belakang. Okeylah. Sela pula ke belakang. Okey. Tapi kalau kita tak nak rambut kita, kalau kita rambut dah ikat, okey je, ambil depan, sapu je atas tu, kemudian tak payahlah kita gosok rambut. Dia sapu je. Lepas tu tarik balik. Okey je, lalukan saja. Okey. Tu kata antara paling minimal dengan yang paling afdal hanya beberapa sentimeter. Dan sentimeter tu kita tak tahu berapa besar pahala di akhirat nanti. Okey. Makcik tu pula kata, apa pula awak ambil air macam ni, pelik saya tengok. La ilaha illallah. Begitulah, nak memahamkan orang ni payah, tapi kita buat dulu sehingga dia bertanya. Dia bertanya tu satu perkara yang baik sebenarnya. Kita kata, inilah sebab saya belajar Rasulullah buat macam ni. Oh gitu. Kalau dia setuju, kalau dia tak setuju, okeylah. Ambil waktu lain pula kita terangkan kepada dia. Okey. Saya suka kadang-kadang saya buat lawak jugalah. Kita kata, pernah tengok tak orang pergi menoreh hitah pagi-pagi, dia punya torchlight tu depan tu sikit. Jadi kan, ya. Kalau botak lagi senang, sebab kita bukan sapu rambut, kita sapu kepala. Jadi kalau botak lagi lalukan air. Okey, jadi had dia kepala, rambut tu. Okey. Kemudian sapu telinga juga sekali, sebenarnya air tersisa dari bekas sapu kepala tadi pergi ke depan, turun terus ke telinga, sapu. One shot dia panggil. Sekali air untuk kepala dan juga telinga. Sekali dah. Kemudian seterusnya membasuh kaki. Basuh kaki ni sampai ke mata kaki, itulah buku lali. Okey, buku lali, kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki. Maknanya sampai ke buku lali lah, wajib basuh sebanyak 3 kali. Orang yang tangan dan kakinya terputus, maka dia wajib membasuh bahagian anggota badan yang tersisa, termasuk wajib dibasuh. Kalau dia putus kaki, dia sapu di hujung kaki yang paling hujung tersisa tu lah. Okey. Kalau basuh tangan kan, basuh dari sini ke? Jadi kita nak orang dia nak basuh sini, dia basuh sini dulu. Kat situ permulaan dari sini ke? Macam boleh ke mana? Boleh ya. Boleh ya. Yang penting sifat basuh tu menyeluruh lah. Okey, kemudian kaki paling ada satu hadis khusus berkaitan dengan ancaman Nabi terhadap orang ambil wuduk tak rata di kaki. Nabi SAW sebut, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari neraka. Bila kenapa celaka tumit dari neraka? Ialah tumit-tumit yang tidak kena air basuhan wuduk. Sebab kadang-kadang orang ambil wuduk, dia buka paip, dia letak je kaki dia. Dia letak. Lepas tu pula lagi dia apa? Dia siram je kaki dia. Tu dia tak gosok. Kadang-kadang hujung kaki tu, belah tumit dia tu tak kena air wuduk. Jadi Nabi SAW bagi ancaman, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari neraka, kata Nabi. Pasal ancaman tu, sebab implikasi daripada wuduk dia akan pergi sampai kepada salat.
Selepas selesai wuduk, baca doa. Okey, doa ni ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun waj'alni min ibadika salihin itu adalah tambahan. Tapi kalau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim sampai sini saja. Okey, waj'alni minal mutatahhirin. Baik, yang seterusnya wuduk secara tertib berarti kena ikut turutan yang tadilah, bukan dengan mengawal dan mengakhirkan ikut suka. Okey. Dan dibolehkan mengeringkan anggota wuduk selepas selesai. Sunat-sunat yang lain kalau kita mampu kita boleh bersugi atau bersiwak. Maknanya masuk gosok tu kalau paling-paling kita siwak dengan jari kita ya. Kalau ada sungai, letak je. Tapi wuduk kan. Jadi wuduk kan. Kalau dia sungai, dia tuju ambil wuduk. Boleh ke jadi? Jadi wuduk ke tak? Jadi. Jadi dengan syarat dia masuk tu sekali, dia anggota tu semua kena semua sekali, dia dalam tu dia pun gosok pergi naik. Okay. Mandi pun boleh, mandi wajib pun bila lagu tu. Cuma pastikan kenalah. Jangan dia semua sekali tu dia pun naik, dia pun anggap okey kena, padahal mungkin ada tempat-tempat dia tak kena. Sebaiknya kita gosok anggota kita. Walaupun kita terjun macam dalam kolam, kita gosok ni, pastikan dia betul-betul. Okey. Kemudian sunat dia juga adalah bersiwak. Siwak ni kalau kita ada sugi okey kita gosok gigi. Paling minimal kita gosok dengan jari kita. Basuhkan mulut kita. Dia sunatkan juga untuk basuh 3 kali tangan sebelum tu. Dan seterusnya terutama bila ambil bangun tidur pagi, gosok dulu. Gosok-gosok jari jemari ni okey. Okey ni jelaslah. Okeylah, tak ada macam. Hal-hal yang membatalkan wuduk kita waktu lain lah kita cerita. Okey, yang diharamkan oleh orang berhadas pun waktu lain kita cerita. Kita pergi kepada sifat solat Nabi. Okey, dalam masa yang ringkas ni saya nak sentuh juga tentang beberapa sifat solat Nabi. Sebagaimana yang kita nak kata, Nabi sedikit pesan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Kita memang tak nampak Nabi salat, tapi para sahabat yang tengok Nabi salat telah meriwayatkan kepada kita macam mana sifat salat Nabi. Sebab tu kita ambil pendekatan, kita tengok kaedah-kaedah riwayat ini yang sahih, kita jadikan sebagai panduan untuk kita salat. Baik. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, alhamdulillah yang kita duk semayang ni secara umumnya semua kita tahu apa rukun dia dan apa sunnah dia. Cuma macam saya sebut di awal tadi, kita mencari kesempurnaan. Melainkan kalau orang tu rukun pun dia tak sempurna, memang dia kena baiki betul-betul lah. Takut rukun dia pun tak sempurna, tu masalah. Okey. Antara benda yang suci, okey, sutrah. Ini sutrah. Ini banyak orang yang tak buat juga. Apa itu sutrah? Bila kita nak salat, kita jangan salat dekat laluan orang, supaya nanti orang tak lalu depan kita. Kalau kita nak salat juga, kita ambil sesuatu letak depan. So yang kita letak depan tu nama dia sutrah. Kalau kita dah letak sutrah, orang nak lalu lepas daripada sutrah tu tidak lagi mengganggu dan merosakkan salat kita. Sebab ada keadaan orang yang lalu depan tu dia pun dapat mudarat daripada perbuatan dia, orang yang salat pun rosak salat dia. Ada kekurangan pada orang yang salat dan juga pada orang yang lalu. Sehingga Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, "Lau ya'lamul maru ma baina yadayil musalli lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Atau kama qala Nabi SAW. Kalau seorang tu dia tahu apa yang ada depan orang salat ni Allahu Akbar, dia sedang menghadap Allah.
Kalau orang tu tahu apa yang ada depan orang salat, dia tunggu orang tu habis salat 40. Rawi itu kata, aku tak pasti 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Tapi kalau 40 hari pun dah cukup lama dah. Nescaya dia tunggu 40 hari sehingga orang tu selesai salat baru dia lalu, adalah lebih baik daripada dia pergi lalu depan orang salat. Saya tak tahu lah apa hadis dia, tapi sekarang saya tengok kat TikTok tu, Nabi solat kat Mina ke apa lah, sebabkan dia solat kat dinding, maksudnya orang tu dia boleh lalu depan. Saya tak tahu lah. Lalu depan lepas daripada tu. Depan dinding. Depan dinding Bukan depan solat Nabi dah. Yang video tu tunjuk dia lalu macam biasa kan. Dia lalu itu dalam kes bila imam dah letak sutra, belakang imam ada makmum, orang boleh lalu depan makmum. Selagi mana dia tak lalu depan imam, maka contohnya kita ada imam, ada 3 saf belakang. Makmum saf yang pertama batal salat. Dia nak keluar ke belakang, ada 3 saf. Dia boleh lalulah depan saf yang pertama tu, tidak mengapa, selama dia tak lalu depan imam. Okey? Itu dia panggil sutra. Nabi kata tunggu 40 sehingga selesai, lebih baik daripada dia lalu. 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun tak tahu. Tapi kalau 40 hari pun dah cukup lama dah. Sejadah sutra. Sutra ni sebaiknya kita ambil sesuatu yang tinggi, yang jelas, yang nampak. Kalau contoh kita kata tongkat, pacak, panah, pancak atau beg kita pun kita letak, dah okey dah, sebagai orang tanda sutra. Sejadah ni ada khilaf. Sebahagian kata sifat sutra tu dia kena tinggi, seperti tingginya muakhiratun rahal, plana tunggangan, plana kuda ke plana tu, dia lebih kurang setengah hasta macam tu. Itu qadar yang diletakkan. Dalam hadis ada paling-paling minimal setengah hasta tu, orang nampak tinggi sikit supaya orang tahu itu adalah sutra. So kalau kita boleh letak meja ke, kursi ke, beg ke, apa saja yang orang nampak letak depan boleh jadi sutra untuk kita. Okey? Yang seterusnya meluruskan saf. Saf ni kalau ikut sunnah sebenarnya meluruskan dan merapatkan, kalau kita sebut merapatkan. Pelajar-pelajar kita masih lagi kita tengok budak-budak ni tidak diajar untuk merapatkan saf cara yang paling sempurna. Saf yang paling sempurna ialah bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Rapat betul-betul. Bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Itu yang paling afdal. Dan jangan tinggalkan ruang untuk syaitan. Kemudian berdiri untuk niat dalam hati. Yang ni pun menjadi satu benchmark juga untuk kita, bahawa kalau kita perhatikan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menzahirkan dan mengeraskan suaranya dengan niat. Tak adalah kata Nabi kata saja aku salat begini, sebab lafaz niat tu dia benda duduk dalam hati. So kita tak perlu melafazkan dia, sebab niat ni tempat dia di hati. Sebahagian ulama kata boleh, tapi untuk membantu hati. Tapi asalnya ialah tak ada. Asalnya niat tu sememangnya di hati. Okey. So kalau kita kata dia tak sebut, itu lebih baik, sebab lebih menepati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi kalau dia ni kata, ustaz saya ni memang ada dulu, kalau saya tak sebut nanti jadi macam berasa macam tak semayang. Kita kata kalau sampai ke tahap tu awak rasa ragu-ragu, bacalah dulu. Tapi kita kena tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafazkan niat dalam solat. Berarti Nabi tak ada kata usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan imaman ma'muman lillah. Ada imam makmum pula dah. Imaman lillahi ta'ala. Dialah imam, dialah makmum. Tu tak ada. Adaan imam makmum mana tu, dialah imam, dialah bila, dialah makmum. Tu yang mendahsyatlah. Okey? Jadi Nabi tak sebut lagu tu. Sebaliknya, kita dalam hati pun okey dah. Allahu akbar. Maknanya dalam hati tu pun tak perlu kita susun. Sebab niat ni bukan susunan kalimah. Niat ni adalah lintasan. Tak perlu kita kata sahaja aku solat zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Panjang. Yang tu kadang-kadang orang jadi takalluf. Takalluf tak apa? Membebankan.
Allah. Dia mari, lamanya tak mari. Wifi tak sampai. Allah, main tak mari lagi, tak mari, jatuh balik. Allah. Padahal waktu dia angkat takbir Allah, muat ke apa tu? Nak semayang lah ni. Dia tahu dah dia nak semayang. Niat tu dah ada. Okey. Jadi maknanya apa? Ni niat lafaz ni atau niat tempatnya di hati. Tapi jangan sampai kita kata, saya nak niat, ikut awak lah kalau nak baca juga, saya kata. Cuma kita kena tahu bahawa Nabi SAW tidak pernah melafazkan niat salat. Okey? Macam kita lah nak niat benda-benda lain pun lagu tu juga sebenarnya. Tapi syaitan ni kadang-kadang dia was-waskan kita dalam salat. Siapa dia mari kerja ni, dia mari tu niat kerana Allah. Semua kita lah, insya-Allah lah mari kerja. Tapi ada tak waktu kita nak turun rumah kita tu, bismillah sahaja aku pergi ke sekolah daripada pukul 8 sampai pukul 5 kerana Allah Ta'ala. Kalau lebih waktu tak nak dah. Contohnya Tak ada. Kita niat bismillah, ambil anak kunci kereta pergi. Orang kata nak pergi mana? Nak pergi sekolah. Ada niat tak? Ada. Tapi di mana niat tu? Dalam hati. Begitulah kita infak untuk keluarga kita. Kita balik makanan ke rumah, kita balik rezeki balik kat rumah, bagi anak kita makan, bagi isteri kita makan. Tak adalah bila kita beli kat kedai sahaja, aku beli ikan kembung 2 kilo kerana Allah Ta'ala bagi makan anak bini balik. Ambillah bagi isteriku kerana Allah Ta'ala 2 kilo gini-gini. Setiap kali kena ayok lagi kita lagu tu. Betul tak? Tak ada. Kita pergi beli, ambil lah. Bismillah. Itulah niat sebenarnya dalam hati. Okey? Kita bukan kata siapa pekat kata batas semayang kalau tak. Tapi kita kena tahu sunnah Nabi tak baca. Yang seterusnya takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar. Ini adalah lafaz keagungan. Kita kena semua tahu bahawa inilah lafaz yang kita sebut waktu kita duduk di Mekah. Kita tawaf pun kita sebut Allahu Akbar, kita sa'i pun kita sebut Allahu Akbar, kita melontar pun kita sebut Allahu Akbar. Dan Nabi SAW sebut innama ju'ilat tawafu bil bait was-sa'yu baina as-safa wal marwah wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Dijadikan tawaf di Kaabah, dijadikan sa'i di Marwah, Safa, Marwah, dan dijadikan melontar jumrah, semuanya untuk mengagungkan zikrullah. Jadi itulah yang kita sebut sampai kita balik ke tanah air kita pun kita menghadap Kaabah, kita ucapkan lafaz yang sama, Allahu Akbar, kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ni Nabi kuatkan suara dia sehingga orang lain boleh dengar, kadang-kadang dekat dengan dia pun okey. Yang seterusnya, tangan duduk dekat ni bahu atau dada. Ada yang kata riwayat ni berbeza, ada yang kata kat dada, ada yang kata atas perut, ada yang kata bawah pusat atau pekat pusat. Semua tu ada riwayat-riwayat hadis, tapi yang paling sahih yang dipegang oleh pengarang kita ni ialah yang duduk di atas dada. Tapi kalau dia nak ambil bawah sikit pun kita tak ada masalah, benda tu khilaf yang ada. Cuma yang hadis paling sahih dalam bab ni duduk di dada. Kemudian, ni paling banyak kita miss, membaca doa iftitah. Doa iftitah kadang-kadang kita ambil mudah dan kita tak baca. Padahal rugi sangat-sangat orang tak baca. Doa iftitah ni sebenarnya kita kena faham, doa iftitah ni ada banyak version daripada Nabi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nak pilih mana-mana pun okey, boleh berlaku. Okey. Ni ada beberapa version yang dia sebut sini. So kita ambil contoh Yang paling sahih. Yang paling sahih ni. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini yang paling sahih. Kalau kita nak baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, stop pun dah okey. Itu yang paling pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita nak lagi, ada lagi lafaz dia, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka.
Ni pun pendek juga, tapi memang jarang-jarang lah kita baca. Ni antara yang panjang ialah iftitah waktu salat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Yang ni pun kita boleh baca. Yang ni sebenarnya kalau kita faham, iftitah yang pertama minta keampunan, iftitah yang kedua ni doa minta hidayah dan petunjuk. Jadi kalau kita tengah ada masalah ke apa, solat malam ni tempat kita mengadu, inilah iftitah dia. Kita minta, ya Allah tunjukkanlah aku apa yang diperselisihkan. Okey, kalau kita dalam kebingungan, aku buat betul ke atau buat ni? Ya ke Nabi ajar macam ni? Kita jadi confused. Kita minta dengan Allah, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang sebenar. Okey? Baik, yang seterusnya baca a'udzubillah, kemudian baca al-Fatihah. Yang ni kita skip lah sebab biasa baca. Kemudian rukuk, perhatikan rukuk jangan sampai tangan kita tu di betis. Tangan kita sampai lutut je. Kalau betis tu dia panggil macam dah over, sampai tunduk macam tu. Kita nak tangan kita tu di betis sebagaimana Nabi SAW ajar. Kemudian dalam doa rukuk ialah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tapi kadang yang paling banyak sahih riwayat dia subhana rabbiyal azim. Sekat tu je. Kalau nak baca subhana rabbiyal azim, ada kadang-kadang dia baca. Tapi kalau kita tengok nota kaki ni nombor 14 tu dia adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Daruqutni. Kemudian ni juga dalam sifat salat Nabi ada diriwayatkan. Okey, kadang-kadang Nabi baca subuhun quddusur rabbul malaikati waruh dalam rukuk. Dan kita kena faham konsep Nabi ajar dalam rukuk ni kita banyak mengagungkan Allah, dalam sujud kita banyak berdoa kepada Allah. Sebab tu kalau kita faham konsep ni, Allahu Akbar, kita tunduk tu dengan keagungan kepada Allah, kita sujud tu dengan harapan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangun i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ni kadang-kadang orang Rabbana walakal hamd pun tak baca, cepat sangat. Sami'allahu liman hamidah, tunduk. Ni perhatikan, nanti anak-anak kita datang untuk solat imam tu, biar dia baca panjang sikit. Dan kadang kita sakit pinggang, tak ada betul lagi orang belakang kita, dia tunduk balik dah. Laju, Allah, berasa orang panggil sakit orang belakang dah. Pasal dia laju sangat. Nah, dia punya tu macam spring, dia punya cepat, ting, lantun terus. Baik. Kemudian ada panjang lagi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Kadang-kadang ada lagi ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian cerita banyak tu kita ambil. Kalau boleh Rabbana walakal hamd, dah okey dah. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, boleh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi pun boleh. Beberapa lafaz tu kalau kita kumpul tak boleh kali ni, kita upgrade nanti lain kali. Ambil satu-satu pun okey. Turun untuk sujud okeylah, kita dah masa nak habis. Sujud pun sama, banyakkan doa dalam sujud. Kemudian Nabi ada doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nabi doa keampunan dalam sujud. Okey, itu Nabi ajar kepada kita. Kemudian sampai kepada duduk antara dua sujud, tasyahud. Okey, tasyahud. Kemudian at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ni lafaz-lafaz yang berbeza, tapi yang kita dah baca tu pun dah okey. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah pun okey. Kalau kita buat at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi pun okey. Beberapa lafaz yang warid dalam hadis lah, antara khilaf dalam lafaz dia tu. Kemudian apa yang penting kita nak sebut, Nabi lebat ni, Nabi Ibnu Mas'ud kata, sahabat kata, Nabi ni dia ajar kami tasyahud seperti mana Nabi ajar Fatihah. Nabi ajar tasyahud, baca satu-satu kepada sahabat seperti mana Nabi ajar sahabat Fatihah. Okay? Kalau kita perasan, tahiyatullah penghormatan kepada Allah,
ucapan salam kepada Nabi dan ucapan salam kepada seluruh hamba-hamba yang beriman. Okey. Nabi SAW kemudian dalam bab rukuk, dalam bab sujud, dalam bab duduk, Nabi tak bagi kita duduk seperti duduknya dan sujudnya anjing. Macam mana sujudnya anjing? Tangan dia di bawah, lutut dia pun, punggung dia pun di bawah rapat tu, seperti mana duduknya anjing. Nabi tak bagi. Angkat sikit tulang belakang kita, kemudian angkat sikit bahu atau siku kita, nampak kita tunduk, yang hanya duduk di bawah 7 anggota. 7 anggota saja yang duduk di bawah. Mana? Dahi sekali dengan hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 hujung tapak kaki. Ini saja yang mencecah tanah. Yang lain angkat. Nabi kata, umirtu an asjuda li sab'ati adrub. Aku diperintahkan untuk bersujud atas 7 anggota ni. Dahi sekali dengan hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Yang lain angkat. Kalau kita letak bawah juga, dia jadi seperti anjing. Okey? Dan Nabi larang perkara tersebut. Setelah daripada itu, baca selawat kepada Nabi SAW lepas tasyahud. Okey. Ini pun khilaf panjang juga. Ada setengah-setengah tu baca Sayyidina, ada setengah-setengah tak baca Sayyidina. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Khilaf panjang lah. Cuma kalau tanya saya kata ikut yang Nabi baca. Yang Nabi baca, kalau mengikut riwayat hadis, tak ada Sayyidina. Ada nak tambah tak tambah, itu nombor 2. Tapi yang Nabi baca yang mana? Nabi baca tak ada. Okey? Dia nak baca, dia mau baca, itu nombor 2. Yang penting kena tahu. Walaupun dia mau baca, dia mau kena tahu. Nabi baca tak ada Sayyidina. Okey? Yang seterusnya, Nabi SAW buat sebelum bagi salam ada doa. Sebelum salam ada doa. Antara doa yang masyhur dan ma'thur, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini antara doa yang ma'thur lah. Okay? Berdoa untuk dirinya sebelum salam. Nabi juga berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini juga doa Nabi SAW. Kemudian diakhiri dengan salat, dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bab zikir selepas salat, kita dah ajar anak-anak kita dah baca astaghfirullah. Astaghfirullah ni lah sumber dia, ada sandaran hadis. Yang ni kita akan sesi lain lah pula insya-Allah. Ini insya-Allah kita berhenti setakat tu, dah 4.45 kita nak salat asar. Kita minta kalau yang tak tahu praktikal nak suruh orang pastikan dia wuduk, mintalah siapa-siapa boleh tak tengok saya ambil wuduk. So kalau yang tak perlulah tanya siapa-siapa nak matching. Kalau nak matching pun boleh, guru lama dengan guru baru. Tapi sebenarnya tidak kata lama, tidak kata baru, kita perhatikan. Kalau ada kawan kita ambil tak betul, ataupun kita sendiri rasa boleh tak tengok solat saya ataupun wuduk saya, kita minta diperhatikan dan kita perbaiki kualiti. Baik, insya-Allah kita akan ada soalan. Solat ada perbezaan ke dengan lelaki dengan perempuan? Secara umumnya tak ada, sama sahaja. Ya, lafaz yang ada Nabi SAW tidak membezakan antara takbir semuanya sama. Cuma kalau kita rasa kita tak boleh nak, itu macam kata kita tak boleh nak buka tapi kita angkat sikit itu siku kita ke atas tu supaya kita masih lagi angkat. Nabi SAW suruh kita jangan kerana kita tak nak angkat kita letak bawah, tak, kita angkat sikit tapi masihlah tidak seperti sifatnya lelaki. Ayat ni tak tanya untuk dengan rumah lain. Kan syarat pakaian wanita ni tak perlu tekung kan? Ya. Contoh kalau dia pakai macam baju yang biasa tapi cumanya memang ni kan kawasan ni dah tutup kan? Kawasan apa ni lengan ni. Kan dia kencing tapi cuma bila angkat ini dia macam nampak. Kalau nampak tak boleh, kena tutup betul-betul lah. Lebih tu lebih baik. Dia sebenarnya pakaian solat, pakaian untuk wanita, ada soalan dia bertanya untuk isteri dan juga mak dia. Pakaian solat ni sebenarnya apa yang kita pakai menutup aurat, itulah pakaian solat. Kita boleh solat macam lelaki juga. Kena pakai tak tutup lah. Tutup aurat yang sempurna.
Okay? Jangan tutup yang tak sempurna. Sebenarnya tutup aurat ni bukan waktu solat je. Kita kena bagi faham, bila macam tu nak solat ke di luar solat, tutup aurat tu adalah wajib. Okey. Ya. Kalau perempuan terukong, mereka dah tutup sini atau bawah? Bawah dagu. Tutup sini ataupun tutup. Kalau itu mazhab Syafi'i sampai depan ni. Afdalnya kalau kita nak tutup sinilah depan ni. Yang paling afdal kita tutup sini. Okey, ni wajah kita sebenarnya. Adalah pandangan tapi kita kata paling selamat tutup depan. Ambil yang selamat. Okey. Baik, ada lagi soalan? Solat pakai purdah. Solat pakai purdah. Yang ni hidung tutup kan? Dia tutup kan solat kena buka. Tunggu kejap. Blur. Nanti kita cek balik. Ada lagi soalan lain? Bahaya ni soalan. Buka ni tapi lebih baik tak jawab kalau tak tahu. Nantilah tengok. Rambut lelaki, kalau boleh jangan tutup ni lah. Kalau akak sikit tapi sebenarnya rambut ni kalau daripada ikat baik kita lepas dalam solat. Sebab rambut kita pun dia menampakkan nilai ketundukan yang penuh. Ketaki tangan baju pun jangan lipat, buka. Kaki pun kalau boleh tidak lipat tapi seluar kita sikat. Jangan lebih daripada buku lali sebab kita bimbang Allah Ta'ala tak pandang solat kita bila kita solat dalam keadaan mata kaki kita tertutup labuh. Okay? Kecuali wanita tak apalah labuh sampai kaki. Perempuan lain, lelaki ni. Okey. Kalau perempuan tu dia solat kat perempuan kat asal pataan Nabi, dia tak payah pakai purdah lah, buka. Itu lebih aula lah. Tapi kalau dia pakai dalam keadaan tertutup tu sujud dia, wallah alam nanti dulu. Okey. Adalah tak adalah? Kalau tak ada kita berhenti setakat tu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi murabbi yang mewarisi Nabi. Itulah tujuan kita. Okey. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.